Assalamualaikum, tuan-tuan yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan tempat tuan-tuan clear ataupun tidak dia punya, kita punya signal, kita punya apa, line tuan-tuan tu. Silakan. Silakan siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan tempat tuan-tuan line clear ataupun tidak. Ya, silakan. Siapa yang dijanji dengan sahabat-sahabat untuk apa tu join kelas kita petang ni, tuan-tuan boleh text dia orang lah, kata Ustaz Nasar dari D, jom. Jadi kita start tuan-tuan, bagi peluang untuk sahabat-sahabat kita join kelas. Silakan siapa yang belum share, tolong share tuan-tuan. Tolong share di FB masing-masing. Sebab tak semua yang dapat notification daripada FB kan. So tuan-tuan tolong saya share ya. Kalau ada siapa yang dah janji dalam grup pun boleh bagi tahu dalam grup lah. Jadi kita start tuan-tuan. Hari ini kita bahas ayat yang ke-42 dari surah Yasin. Dan pada tuan-tuan yang baru join kita, nak tengok ayat-ayat sebelum tu, tuan-tuan boleh ke FB lah. FB kita tu, yang FB tuan-tuan ni yang berada di sini ni. Tuan-tuan pergi tengok ayat-ayat sebelum. Hari ni kita dah sampai ayat yang ke-42 tuan-tuan. So format dia mudah aja, kita baca ayat, bagi faham makna ayat tu secara harfiah, kemudian baru kita tengok penafsiran dia tuan-tuan. Nanti di ujung baru kita ambil soal teknikal. Teknikal insya-Allah mudah tuan-tuan. Kita tak guna sistem lama kan. Sistem lama tu memang rumit untuk kita fahami, walaupun sistem tu merupakan sistem yang kita kata yang baik, tapi susah untuk faham. Kita guna sistem baru yang jauh lebih mudah lah. Yang penting destinasi dia sampai, tuan-tuan boleh faham Al-Quran tu yang paling penting sekali kan. Macam orang nak pergi ke satu destination lah, macam kita nak pergi ke Singapura ke Melaka ke apa tu Kedah kan. Kalau dulu orang pergi, mula-mula dulu orang pergi ke hutan, kemudian orang pergi ikut jalan lama kan, kemudian orang pergi ikut highway, sekarang ni boleh naik kapal terbang, tapi akhirnya dah sampai di tempat yang sama juga. Cuma ada cara yang lambat, ada cara yang cepat. Silakan siapa yang belum masuk tolong masuk, dan tuan-tuan tolong share di FB masing-masing supaya rakan-rakan FB tuan-tuan dapat dapat sekurang-kurangnya dapatlah manfaat daripada program ini insya-Allah. Hari ini kita bahaskan surah Yasin tuan-tuan. Surah Yasin ayat yang ke-42. Tuan-tuan yang baru masuk, siapa yang nak tengok daripada ayat yang awal yang pertama, daripada ayat yang pertama pergi dekat kita punya FB lah. Tuan scroll ke bawah cari daripada ayat yang pertama insya-Allah. Silakan. Siapa yang belum share tolong share tuan-tuan, tolong share di FB masing-masing. Siapa yang dijanji dengan kawan-kawan untuk tengok program ni, boleh text mereka sekarang bagi tahu yang kita dah nak start kelas insya-Allah ya. Silakan jemput masuk. Biasanya saya akan bagi dalam 5 minit lah. 5 minit untuk untuk persediaan, untuk ambil air, siapa yang nak buat air sambil dengar program sambil makan biskut, sekatilah boleh, tak ada masalah. Itulah yang seronoknya kita belajar guna online ni, teknologi ni kan. Senang sikit. Kalau masuk kelas tu macam-macam restriction, kena pakai tudung lah apa semua kan, kalau yang perempuan kan. Kena start enjin kereta, kena bergerak ke masjid, ke dewan yang kita adakan kelas. Kalau online ni tuan-tuan nak sambil dalam bilik baring-baring pun boleh tengok. So okay tuan-tuan, kita mulakan majlis kita, sama-sama kita baca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah kemudian kita doa dan kita start kelas kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya jelaskan format dia. So kalau tuan-tuan yang belum share, tolong tekan button share itulah pada tuan-tuan punya grup grup FB tuan-tuan itulah Okey. Format kita mudah aja kalau ni siapa-siapa yang baru join kelas kita ni lah kita akan baca ayat tu. Hari ni kita bahasakan ayat 42 daripada surah Yasin tuan-tuan Kita baca ayat tu, kemudian saya pastikan tuan-tuan faham apa maksud ayat tu dulu maksud makna harfiah dia lah ataupun dari segi apa? Dari segi konteks ayat tu apa dia Kemudian baru kita tengok apa message yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan So selalu saya beritahu kepada pelajar-pelajar yang dah join kita dari awal, sebenarnya message yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan tu kadang-kadang dia berbeza dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tulis di situ. Contohnya macam ni tau, macam saya kata ni contoh yang sama saya gunakan katalah dekat luar kelas kita tu ada lubang besar kan. Ada lubang besar, jadi saya masuk kelas, saya kata tuan-tuan tadi saya nak masuk ada lubang besar di pintu kelas tu dekat sebelah luar, saya kata kan. Jadi walaupun saya cerita pasal lubang tu besar di situ, tapi sebenarnya saya bagi tahu tu supaya tuan-tuan nanti nak keluar hati-hati, jangan sampai termasuk lubang tu tu maksud dia. Samalah macam kalau Allah cerita pasal Firaun ke, Allah cerita pasal Haman ke Jadi sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya supaya kita jangan follow macam dia. Atau bila Allah Taala cerita pasal nabi-nabi Nabi Yusuf ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, bila Allah cerita tentang kesabaran dia, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita follow lah. Allah cerita pasal Nabi Zakaria, kemudian dibelahkan kepala dia, masuk menyorok dekat dalam pokok, kemudian pokok dia dipotong pokok tu sampai jadi bila Allah ceritakan tu sebenarnya apa yang Allah Taala nak? Allah nak kita ikuti semangat Nabi Zakaria itu Allah Taala nak kita bersabar dalam menjalankan dakwah. Itu antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Jadi itu yang kita panggil ulul albab. Tuan-tuan nampak apa sebenarnya yang Allah Taala nak sampaikan? Apa ni dari sudut makna yang Allah Taala cerita dalam sesuatu cerita ataupun dalam sesuatu ayat tu. So kalau tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab dalam sistem kita, dalam program kita ni, saya akan share screen yang sama saya akan sharekan ayat tu, kejap lagi kita pergi pada ayat tu. Jadi tuan-tuan boleh tengok kat skrin saja ayat yang sama yang saya tengok, sama juga yang tuan-tuan tengok dan diagram-diagram yang kita gunakan pun kita akan share juga di sini. Okey. Ni ayat 42. Kita baca dulu saya baca, tuan-tuan puan-puan semak, kalau nak baca sama-sama pun boleh. Apa ni kemudian kita tengok apa makna ayat ni Nanti saya besarkan. Okey, sebentar. Saya besarkan ayat ni. Okey, ni ayat ni ayat 42 daripada surah Yasin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabuna. Kata Allah wa dan khalaqna, kami telah ciptakan kami telah ciptakan lahum untuk mereka ataupun bagi mereka min mithlihi, daripada yang serupa dengannya, ma yarkabun, apa yang mereka kenderai, apa yang mereka naik sebagai kenderaan apa yang mereka naiki ataupun apa yang mereka kenderai. Gitulah kita boleh guna So ayat tu maksud dia gitulah tuan-tuan dan kami telah ciptakan untuk mereka sesuatu yang sama ataupun sesuatu yang serupa dengan kapal tersebut. Ni Allah cerita dalam ayat sebelum tentang kapal apa yang juga mereka boleh naiki ataupun apa yang boleh mereka kenderai. So dalam konteks ayat sebelum ni tuan-tuan, Allah menceritakan kita tentang kapal tau. Dan salah satu daripada tanda kekuasaan kami ialah kami sesungguhnya kami hamalna dzurriyyatahum, kami telah mengangkut keturunan mereka fil fulki, dalam kapal, kata Allah. Kami telah angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan. Ini antaranya Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal Nabi Nuh. Allah cerita pasal Nabi Nuh. Tapi sebelum ni tak ada pula cerita pasal Nabi Nuh. Tiba-tiba ayat ni cerita pasal Nabi Nuh pula. So tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting Allah menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengangkut kalau melalui air pakai kapal lah. Kapal tu penuh dengan muatan, maknanya boleh masuk banyak. Itu maksud dia. Kemudian hari ini Allah Taala kata selain pada kapal, kami telah menciptakan untuk mereka serupa macam kapal sebagai pengangkutan juga, yang mereka boleh tunggangi ataupun mereka boleh menjadikan sebagai kenderaan.
mimithlihi, seumpama dengannya. Seumpama dengannya tu mungkin seumpama dari sudut boleh berjalan atas air, atau seumpama dengan tu maknanya dia juga boleh mengangkut. Kita tengok. Sebab memang ada dua pandangan tuan-tuan tentang penafsiran ayat ni tuan-tuan. Tentang penafsiran ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memudahkan manusia untuk mencipta sesuatu yang boleh terapung atas air, itu maksud dia. Jadi kapal lah maksudnya kan. Jadi kapal tu dia boleh mengangkut dengan jumlah yang banyak, dan kamu boleh bawa keturunan kamu semua kan boleh bawa dalam tu, anak-anak cucu semua boleh bawa. Begitu juga dengan perbekalan boleh bawa dengan jumlah yang banyak. Itu yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh. Sebab tu ada ulama yang kata ini cerita pasal Nabi Nuh, macam mana dia bawa keluarga dia dan Allah Taala memudahkan dia untuk mengangkut semua tumbuh-tumbuhan dan sebagainya kan, haiwan dan sebagainya. Jadi Allah Taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh memanfaatkan kapal tersebut, yang mana Allah memudahkan kapal itu timbul. Jadi kalau andai kata ulama ataupun tuan-tuan yang rasakan ayat ni tentang Nabi Nuh, dan seumpama dengan itu, kita boleh kata Allah Ta'ala ni memudahkan kita juga untuk jadikan perahu-perahu kecil. Tak payah angkut barang banyak-banyak, tapi sikit je lah, tapi kecil je lah, boleh juga timbul lah. Itu kalau tuan-tuan rasakan perkara ni, yang mimithlihi itu sama dari sudut pengangkutan di air. Tapi ramai para ulama yang menganggap ayat ni menceritakan tentang sama tu dari sudut boleh mengangkut barang itu. Itu adalah hal yang berkaitan dengan air. Jadi dalam konteks hari ini, ini pendapat yang kedua, mengatakan Allah memudahkan kita untuk mengenderai kenderaan di darat juga. Kalau macam zaman Rasulullah SAW dulu ataupun sebelum tu lagi, mereka menggunakan kenderaan binatang sebagai kenderaan tunggangan. Orang ambil unta kan, kemudian orang letakkan beg ke apa kat tepi tu untuk angkut barang dalam unta tersebut kan, ataupun ikat letak atas belakang dan sebagainya. Begitu juga dengan kuda. So kalau ditunggang kuda tersebut tak bolehlah angkat barang banyak sangat, tapi sekurang-kurangnya orang boleh naik ke atas tu dan boleh sampai ke satu tempat dalam jangka masa yang lebih laju lah, lebih cepat berbanding dengan jalan kaki. Kan, kemudian ada tempat tertentu pula dia buat kabin kan dekat belakang kuda kan, buat kabin dekat belakang kuda tu. Kemudian dalam kabin tu boleh letak keluarga, boleh letak barang. Jadi kuda tu ditunggang oleh seorang penunggang yang boleh mengendarai kuda tersebut kan. Kemudian bila masa zaman berlalu, orang cipta kenderaan, kereta, kemudian lori yang boleh angkut barang lebih banyak kan. Memanglah tak boleh angkut sebanyak mana yang boleh diangkut oleh kenderaan kapal tu. Kapal kontainer tu kan besar kan, tapi kita boleh mudah untuk mengangkut sesuatu tu, pakailah banyak lori maksudnya. Kalau nak angkut barang yang banyak, pakailah banyak lori ataupun ulanglah banyak kali, tak ada masalah. Berbanding dengan kapal tu sekali angkat boleh banyak-banyak. Tapi ni Allah nak ceritakan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi cuma masalahnya kalau kenderaan darat ni kita nak kena sediakan laluan dia dulu, betul tak? Sediakan laluan dia dulu. Kalau macam tuan-tuan tengok highway yang kita buat kat Malaysia kan, macam mana engineer sebelum tu pergi bersihkan dulu hutan tu. Kalau tempat yang gaung, letaknya pancang supaya boleh jadikan jembatan. Kan tuan-tuan tengok benda tu kan. Itu semuanya Allah Ta'ala mudahkan tuan-tuan. Semua Allah Subhanahu Ta'ala mudahkan kan. Dan akhirnya terciptalah kapal terbang kan. Kapal terbang ni boleh pergi ke satu tempat yang lain tu dengan jauh lebih cepat kalau tuan-tuan ikut kenderaan darat. Dan pula permukaan bumi tidak lagi menjadi isu. Sebab apa? Kita boleh langkah semua permukaan. Macam mana rupa permukaan bumi pun kita boleh langkah. Hutan ke, air ke, apa ke, gaung ke, tak ada masalah. Sebab kita ikut udara. Jadi tuan-tuan, semua sebenarnya Allah Ta'ala yang permudahkan. Sebab apa tahu? Sebab semua benda-benda tu dah ada Allah Ta'ala buat. Tapi macam mana kita nak susun dia? Dan kita nak jadikan dia sebagai kenderaan. Betul tak? Contohnya macam orang buat kabin lah. Kabin belakang kereta kuda kan. Jadi pokok-pokok semua Allah Ta'ala yang sediakan. Cuma kita ambil pokok tu, tebang, buat dia jadi macam roda, buat dia jadi macam rumah, letak roda, jalan kan. Jadi siapa yang rajin dia akan dapatlah, samalah macam kapal terbang tu juga. Jadi semua yang ada dalam kapal terbang tu ialah semua yang disediakan oleh Allah. Jadi siapa-siapa yang pandai untuk susun atur, jadilah dia kapal terbang. Kapal pun sama juga tuan-tuan. Kapal pun sama juga. Kalau kita tak berusaha untuk buat dan belajar, dia takkan jadi. Itu maksud dia. So dalam konteks saya ini tuan-tuan, saya nak bagi tahu sebelum kita bahaskan tentang apa sebenarnya yang terdapat pengajaran dalam ayat ni, saya nak bagi tahu ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama maknanya kapal jugalah tapi yang lebih kecil.
Penafsiran yang kedua yang saya lebih selesa ialah min mithlihi, seumpama dengannya. Seumpama tu bukan dari sudut dia boleh berjalan atas air tau, macam kapal tu, macam fulki tu. Dia apa kita panggil, dia sama dari sudut apa tau, dari sudut mengenderai tu. So di darat ataupun di udara tu tuan-tuan. Okay, itulah dua penafsiran. Baik, dalam konteks hari ini tuan-tuan, kita sebut atas rasa kasih sayang Allah lah kepada manusia tuan-tuan. Ini kita sebut tadi kan. Allah mengilhamkan kepada manusia untuk membuat kenderaan di darat ataupun di udara juga. Allah Ta'ala mengisyaratkan kenderaan tadi di air kan. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala menceritakan seumpama dengannya. Boleh bawa barang juga seperti mana di air tu. Tapi kita bawa di darat. Dan sekarang kita boleh bawa di udara tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyediakan semua bahan-bahan mentah dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menyediakan kepada kita otak untuk kita memikirkan perkara tersebut. Kalau Allah sediakan semua peralatan, semua benda-benda asas, semua benda-benda apa kita panggil, semua benda-benda mentah, bahan-bahan mentah, tapi Allah tak bagi kita otak, macam mana kita nak buat kan? Jadi semua Allah Ta'ala yang bagi tuan-tuan, semua Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks saya ni ialah nak kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, itu atas sifat ataupun rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. So macam saya sebut tadi, pengangkutannya ada bermacam-macam jenis, mim mithlihi, semua untuk mengangkut keturunan lah, mengangkut barang, mengangkut anak cucu, maknanya orang lah, dan anak cucu ada tempat guna kabin kan, tak kabin di belakangnya macam saya sebut tadi. Dalam hari ini Allah Ta'ala bagi kita akal untuk memikirkan, ada orang yang boleh buat enjin kan, kemudian enjin tu pula macam mana nak gerakkan dia. Kalau macam kita gerak tak pakai minyak kan, tapi enjin tu Allah Ta'ala ilhamkan mereka untuk buat enjin, untuk cipta enjin, untuk susun enjin itu. Kemudian enjin tu guna kuasa minyak. Jadi enjin tu pun besi-besi Allah Ta'ala sediakan. Betul tak? Otak yang nak cipta pun Allah Ta'ala sediakan juga. Dan bahan bakar untuk menjalankan enjin itu pun Allah Subhanahu Wa Taala sediakan juga. Betul tak? Allah Ta'ala sediakan minyak, kemudian keluarkan minyak tersebut. Begitu juga dengan elektrik. Elektrik pun Allah Subhanahu Wa Taala yang sediakan juga tuan-tuan. Jadi kita ni janganlah nak bangga sangat. Bolehlah kita berbangga kan. Tapi dengan pencapaian manusia tu, maksudnya gitulah Tapi sebenarnya walau bagaimanapun kita kena yakin, kita kena tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengilhamkan kepada manusia untuk mencipta ataupun menyusun benda-benda yang canggih. Mungkin pada masa akan datang tuan-tuan, kita tak tahu macam mana kenderaan yang mampu manusia cipta melalui kaedah-kaedah ataupun melalui bahan-bahan mentah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada kita tuan-tuan. Okey. Seperti mana yang saya sebut tadi tuan-tuan, sekarang ni antara yang paling canggih ialah kita boleh bawa, kita ada satu kenderaan yang sama macam kapal tu, tapi bukan bergerak di darat, tapi kita boleh bergerak di udara. Kita boleh bergerak. Itu pun semua adalah teknologi yang Allah ilhamkan kepada manusia. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada manusia tuan-tuan. Itulah yang semisal dengan bahtera tersebut. Itu tuan-tuan boleh ambil dalam konteks ayat ni tuan-tuan. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, semua benda-benda yang Allah Ta'ala sebut kat sini tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ambil manfaat daripada benda-benda tersebut ataupun perkara tersebut. Bila Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita pengangkutan itu melalui air, jadikan manusia mengilhamkan sesuatu yang boleh mengangkut juga tapi di darat, dan hari ini di udara. Betul tak tuan-tuan? Semua tu sebenarnya tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ambil manfaat daripada benda tersebut. So manfaat apa yang tuan-tuan boleh ambil daripada kenderaan ni? Tentulah pengangkutan lah, daripada satu tempat ke satu tempat lain. Pengangkutan yang pertama. Yang keduanya ialah menjimatkan masa. Tuan-tuan boleh bergerak untuk satu jangka masa yang jauh lebih cepat berbanding dengan teknologi sebelum tu kan. Dia sebab tu manusia ni makin lama makin cepat. Yang paling mudah sekali tuan-tuan tengok surat dulu kan. Zaman dulu surat. Dulu kalau surat nak sampai kan, tuan-tuan kena post dulu, hantar dulu dan sebagainya. Katalah ke luar negara, kita nak hantar surat ke London dulu, anak-anak kalau belajar kat London kan. Tapi hari ni tuan-tuan tengok nak hantar surat 1 second je boleh sampai. Tuan-tuan text something, sampai London. Kan? Text something sampai South Africa, tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan nak hantar kepada satu kumpulan orang yang banyak kan. Tekan sekali dalam grup, boom, semua dapat. Immediate saja
ataupun boleh kata hampir immediate lah. Jadi maknanya teknologi makin lama makin cepat. Nah, itu semua adalah benda yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita panggil sebagai gelombang lah sebagainya kan tuan-tuan. Siapa yang bijak, siapa yang nak gunakan otak, dia akan dapatlah benda tu. Betul kan? Tapi semua tu ialah untuk kita ni ambil manfaat daripada perkara tersebut. Sebenarnya Allah Taala nak tunjukkan rasa cinta, rasa sayang pada umat manusia tuan-tuan. So boleh ambil manfaat dari sudut pengangkutan dan dari sudut cepat sampai kepada satu-satu destinasi tuan-tuan. Dan permukaan bumi itu bukan lagi menjadi masalah. Permukaan bumi tidak lagi jadi masalah. Kan? Kalau contohnya macam maklumat tuan-tuan hantar kan, permukaan bumi ni tak jadi masalah lah. Sebab apa tak jadi masalah? Sebab kita gunakan gelombang untuk sampai, kan? Jadi itu semua adalah isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, apa di sebenarnya yang Allah Taala nak sampaikan pada kita berkenaan dengan semua benda-benda yang kita sebut ni? Sebelum tu Allah Taala cerita pasal macam-macam lah, pasal tumbuh-tumbuhan lah. Macam mana Allah sediakan tanah yang mati dan sebagainya kan, dalam ayat-ayat yang lain yang sebelum-sebelum ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana lepas tanah tu mati, Allah Taala hidupkan semula kan. Bila Allah Taala hidupkan semula, kamu boleh jadikan tanah yang hidup tu sebagai kebun-kebun untuk kamu ambil manfaat kepadanya kan. Sebenarnya apa kemudian Allah Taala cerita pasal kenderaan termasuklah hari ni kan. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kita orang Islam ni kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil manfaat, tapi dalam masa yang sama kita kena taat dengan perintah Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi kita kemudahan, ya, bagi kita kebaikan, bagi kita manfaat yang macam-macam dekat sini, tapi dengan syarat apa tahu? Dengan syarat ada batasan-batasan Allah tu supaya kita jaga. Jadi Allah Taala ni tak lain tak bukan dekat dalam ayat ni, yang pertama nak kita bersyukur. Yang kedua, nak kita yakin bahawasanya kalau Allah kata nanti aku kumpulkan kamu, maknanya Allah akan kumpulkan kita tuan-tuan. Kalau Allah nak kumpulkan kamu di satu tempat, Allah akan kumpulkan kita di satu tempat. Ya, Allah Ta'ala kata dia nak azab kita kalau kita kalau kita langgar perintah dia, maknanya dia mampu untuk azab. Dalam konteks hari ini tuan-tuan, dia turun di Mekah kan. Jadi bagaimana orang kafir Quraisy itu tak percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu mampu untuk hidupkan orang yang mati dan kumpul orang tersebut di satu tempat yang sama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan adili. Jadi mereka tanya macam-macam lah. Dalam ayat yang lain menceritakan bagaimana orang kafir itu tak yakinnya dengan Allah. Keluarkan cerita pasal takkanlah tulang-tulang yang dah hancur tu boleh dibangkitkan semula. Allah bagi bukti. Tengok bumi yang mati kami boleh hidupkan. Pokok yang asalnya tak ada tiba-tiba kami tumbuhkan dengan besar. Jadi apalah masalahnya? Benda yang tak ada pun kami boleh adakan. Jadi Allah Ta'ala tu nak kita faham benda tu dengan benda-benda yang kita boleh lihat dekat atas muka bumi ni. Jadi sebab tu Allah Ta'ala cerita pasal macam mana tanah yang mati Allah hidupkan. Dan hari ni Allah Ta'ala cerita pasal kenderaan-kenderaan yang ada pada hari ni. Jadi sebab tu dalam ayat hari ni Allah Ta'ala tak sebut kapal terbang. Nanti orang zaman dulu tak faham. Kan Allah Ta'ala tak cerita pasal kenderaan bentuk kereta, bas, truk. Orang dulu tak faham. Jadi dia cerita seumpama dengannya. Mimithli, seumpama dengannya, seumpama dengan kapal itu. Tapi kamu akan angkut dia di darat. Sebab zaman tu kapal orang faham. Sebab zaman Nabi Nuh lagi dah ada kapal, dan waktu tu orang pun memang dah belayar kan, guna kapal dan sebagainya. Tapi kenderaan yang macam kita hari ni tak ada. Jadi sebab tu Allah Ta'ala isyaratkan mimithlihi, seumpama dengannya. Jadi kita hari ni lebih fahamlah ayat ni berbanding dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Mimithlihi itu mimithli apa? Seumpama dengannya, seumpama dengan apa? Seumpama dari sudut boleh angkut dengan kenderaan dan boleh menjadikan ia sebagai pengangkutan, tapi kita akan buat di darat. Dan hari ni tuan-tuan boleh ke udara. Entah kok besok kan ada satu jenis kenderaan, tuan-tuan masuk dalam satu bilik, dia tekan satu button, tuan-tuan boleh secara fizikal boleh sampai dekat satu tempat lain. Kita mana tahu tuan-tuan? Kalau kita pun tak kaji benda tu kan, kita tak tahu dengan kita panggil dengan ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kita tak tahu, wallahu alam, mungkin boleh. Masa zaman sebelum ni pun kita ada dengar tapi tak tahu betul ke tidak. Albert Einstein ada cipta satu alat yang boleh
rewind masa, kita boleh berada di masa yang sebelum, di masa yang akan datang. Wallahu alam, dan kita mungkin tak percaya kan, kita mungkin tak percaya. Tapi wallahu alam, kita pun tak tahu sama ada benda tu betul ataupun tidak kan. Tapi maknanya itu antara kenderaan-kenderaan yang boleh kita gunakan. Kenderaan-kenderaan yang digambarkan kepada kita sebenarnya. Ada benda tu yang real, kita boleh naik, dan ada benda tu entah ada atau tidak, kita wallahu alam. Tapi tak tahulah, mungkin di masa akan datang Allah pemudahkan kita untuk mencipta ataupun untuk benda-benda tersebut direalisasikan. Banyak benda yang hari ini mustahil kan. 100 tahun dulu benda-benda hari ini banyak benda yang mustahil, tapi sekarang tidak lagi mustahil kan. Jadi mungkin yang mustahil hari ini jadi 50 tahun 100 tahun akan datang benda tu tidak lagi mustahil. So okey tuan-tuan, kita tengok dari sudut teknikal ayat ni apa yang kita boleh ambil. Okey, sebentar Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kalimah yang pertama ialah wa, tuan-tuan. Wa ni maknanya dan. Tuan-tuan yang belum like, tuan-tuan tolong like, yang belum follow, like dan follow lah. Tuan-tuan yang belum share pun tolong share, tuan-tuan. Share ke FB tuan-tuan masing-masing supaya ramai dapat manfaat. Ni kita ambil teknikal dalam konteks ayat ni. Okey, wa ni maknanya dan, tuan-tuan. Dan. Jadi kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, ini merupakan kalimat haraf. Ini merupakan kalimat haraf. Dan haraf ni ialah kalimat haraf penyambung cerita. Ini kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan pada peringkat yang kedua, kita jelaskan pada tuan-tuan, wa ni termasuk dalam kelompok kalimat haraf. Ini peringkat yang kedua, tuan-tuan. Pada peringkat yang pertama, tuan-tuan dijelaskan dalam Al-Quran hanya ada 3 jenis kalimat saja. Kalimat sama ada kalimat nama, perbuatan ataupun sendi. So wa tadi termasuk dalam kelompok kalimat sendi. Ini salah satu daripada kelompok kalimat sendi yang saya bawa di sinilah. Dan wa tak ada di sini, di kelompok kalimat lain. Okey, di kelompok kalimat apa? Itu kita jelaskan pada peringkat yang kedua. Wa tu bukan kelompok haraf jar. Ni kelompok haraf jar yang lekap. Ni yang kita bawa pada diagram yang pertama tadi kan. Dia termasuk dalam kelompok haraf penyambung cerita, dia ada kat sini. Ni kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita akan ajar dari awal secara sistematik. So wa dekat sini, tuan-tuan. Dia merupakan haraf penyambung cerita. Okey, kita pergi pada kalimat yang kedua, tuan-tuan. Kalimat yang kedua ialah khalaqna. Ni khalaqna. Khalaqna dalam bahasa Melayu, ini kamus Al-Furqan, tuan-tuan tahu. Siapa yang dah download ke kamus Al-Furqan, tuan-tuan boleh dapat ni. Dan siapa yang dah ada beli kamus tu, tuan-tuan boleh tengoklah surah Yasin ni, ayat kita hari ni. Ayat berapa hari ni, tuan-tuan? Ayat 42 ayat 42. Khalaqna, kami telah ciptakan. Ni merupakan kalimat fa'il, kalimat perbuatan. Kan tadi saya sebut pada peringkat yang pertama, tuan-tuan dijelaskan dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, sama ada kalimat isim, kalimat nama, atau kalimat perbuatan, atau kalimat sendi. Jadi khalaqna tu kalimat perbuatan. Dia ada 3 jenis saja, tuan-tuan. Tadi kita jumpa wa kan, itu kalimat sendi. Kalau khalaqna tu dia merupakan kalimat perbuatan. Okey, kalau perbuatan ada 3 jenis. Satu, ni kita jelaskan peringkat pertama. Satu, perbuatan yang sedang berlaku tu present tense, atau perbuatan yang telah berlaku tu past tense. Ni past tense lah, ada telah. Kalau present tense kami ciptakan, kalau past tense kami telah ciptakan. Okey, kalau tuan-tuan belajar dalam sistem kita, peringkat yang kedua, kalau jumpa kalimat fa'il, tak kira lah apa fa'il pun, tuan-tuan akan dijelaskan, tuan-tuan mesti kena tahu 3 perkara ni. Ini diagram yang kedua, peringkat yang kedua. Tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri yang terdapat dalam fa'il itu. Kemudian ganti nama diri itu rujuk pada siapa. Dan yang ketiga, tuan-tuan tengok ada atau tidak maf'ulun bih dalam rangkap itu. Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Kalau kami telah makan nasi, nasi itu kita panggil maf'ulun bih. Dia ada syarat teknikal dia, nanti saya jelaskan pada tuan-tuan sesuatu. Okey. Khalaqna, kami telah ciptakan, ganti nama diri dekat dalam ni ialah kami. Kami ni rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Allah dan kerajaan-Nya yang Maha Agung lah. Okay, ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih dia tak ada, tuan-tuan. Maf'ulun bih tu syarat dia mesti kena baris atas di ujung. Kami telah ciptakan bulan contohnya, al-qamara, qamar lah bulan, tapi tak ada lah kat sini, tak ada dia punya maf'ulun bih, itu maksud dia. Okey, lahum ni ada 2 kalimat, tuan-tuan. Dalam kamus Al-Furqan, cuba tuan-tuan tengok kalau 2 kalimat yang berasingan, kita akan pisahkan dia dengan warna lah. Lahum, la ni kalimat lain, hum ni kalimat lain. Jadi nak bagi tahu, kita pisahkan dia dengan warna. So student Al-Furqan dia akan tahu, Ustaz ni 2 kalimat berasingan. So kalimat la ni kalimat apa? Kita tahu ni kalimat haraf, hum ni kalimat apa? Kalimat isim. Gitu. Macam mithlihi ni tuan-tuan kena tahu juga, dia merupakan 2 kalimat yang berasingan. Walaupun tulisan dia bercantum. Sebab tu kita buat macam tu, tuan-tuan. So mithlihi maknanya misal ataupun yang serupa ataupun contoh. Hi-nya.
Tuan-tuan tahu ni makna dia lain-lain. Bila tuan-tuan dah tahu pisahkan, baru kita boleh bincang ini isim ke fi'il ke haraf. Macam tu. Okey, la tadi sampai kalimat la maknanya bagi ataupun untuk, itu merupakan kalimat haraf. Sendi. Okey, kalau sendi tuan-tuan kena tahu apa gelaran dia. Gelaran dia ini ialah haraf jar. Haraf jar tuan tengok dia termasuk dekat sini. Dekat diagram tuan-tuan yang pertama ni, pelajaran pertama. Dia dekat sini bak, untuk atau bagi. Dia kadang-kadang la, kadang-kadang li tuan-tuan Dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf. Okey, haraf apa ustaz? Peringkat kedua kita jelaskan. Dia termasuk dalam kelompok haraf jar. Haraf baris bawah. Jadi membari bawahkan kalimat selepas tu. Maksud dia dekat sini nampak ni. Itu kita panggil dia sebagai haraf jar. Okey, lepas la apa? Home. Mana home? Home maknanya mereka. Ini merupakan kalimat isim tuan-tuan. Okey, isim Jadi isim ada dua jenis. Nanti tuan-tuan belajar peringkat yang kedua kita jelaskan. Kalimat isim ni ada dua jenis sebenarnya. Kan rangkap bahagian pertama ataupun pelajaran pertama kita kata dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, isim, fi'il, haraf kan. Okey, pelajaran kedua kita bagi tahu isim ada 2 jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi. Satu lagi isim yang tak ada gelaran dan fungsi, isim biasa. So kalau isim yang ada gelaran dan fungsi ni, yang pertama sekali ialah isim ganti nama diri. Dia ada isim lain, isim mewakili, isim tunjuk kan. Tuan-tuan pernah jumpa kalimah allazi lah ataupun allazina kan. Tu ma, tu semua isim juga. Tapi itu semua adalah isim yang ada gelaran dan fungsi. Begitu juga dengan home atau him tuan-tuan. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Jadi tuan-tuan kena tahu gelaran dia apa? Gelaran dia ialah isim ganti nama diri ya. Fungsi dia apa? Fungsi dia menjadi ganti nama dirilah. Dalam sistem lama dia panggil dhamir. Dhamir atau dhamair tu maknanya ganti nama diri. So him ataupun home yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ayat ni, kita jumpa lahum kan? Kita jumpa lahum kan? So home ni merupakan isim dan dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya ialah isim ganti nama diri. Nampak? So, tuan-tuan kena tahu, dia dalam konteks ayat ni, dia jadi ganti nama diri kepada siapa? Okey, tuan-tuan, dalam sistem Al-Furqan, kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan bukan faham teknikal saja tau. Tuan-tuan faham makna ayat tu dengan tepat. Sebab, tuan-tuan kena tahu, ganti nama diri tu rujuk kepada siapa? Okey, tadi tuan-tuan ingat tak, kita cerita pasal khalaqna kan? Kami telah ciptakan, betul tak? Jadi, bila kami telah ciptakan, semua kalimat fi'il yang tuan-tuan jumpa, yang pertama tuan-tuan kena tahu, apa ganti nama diri dekat dalam tu? Jadi itu teknikal. Itu tak ada siapa boleh sanggah tuan-tuan sebab itu teknikal. Khalaqna, kami telah ciptakan. Dalam tu ada kami. Itu siapa-siapa pun tak akan kata selain daripada kami. Mesti kami. Tapi bila saya tanya kami ni rujuk pada siapa dalam konteks saya, yang itu hal kefahaman tuan-tuan. Itu bukan hal teknikal, itu hal kefahaman. Tuan-tuan kena faham ayat tu. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan boleh faham teknikal dan tuan-tuan boleh faham kefahaman juga. Itu maksud dia. Okey, kita balik dekat ayat kita. So home tu rujuk pada siapa tuan-tuan? Wa khalaqna lahum, kami telah ciptakan untuk mereka kan. So mereka ni rujuk kepada semua orang lah, tapi dalam konteks saya ni dia rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu maksud dia. Okay, min. Kita sebenarnya ada 3 peringkat je, peringkat pertama, kedua dan ketiga. Ketiga tu lebih kepada apa tu nahu. Okey, min maknanya dari. Kejap lagi saya jelaskan pada tuan-tuan. Kalimah mislihi ni saya jelaskan apa yang tuan-tuan belajar pada peringkat ketiga. Okey, min ini dia merupakan kalimat haraf. Okay, dia haraf apa? Dia sama macam la ni tuan-tuan. Dia merupakan haraf jar. Haraf baris bawah. So kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Okay, min maknanya dari ataupun untuk. Kalau dalam peringkat yang pertama, tuan-tuan tahu ustaz ni kalimat haraf. Pun ada kat sini kan. Dia termasuk dalam kelompok haraf jar lah. Okay, kita nak tahu di kelompok haraf jar tu dekat mana ustaz? Peringkat yang kedua. Pak, min tu termasuk dalam kelompok haraf jar. Mana min tak nampak pun ustaz? Ni first kali tuan-tuan jumpa min, nampak ni? Nampak? Okey, pada peringkat yang ketiga nak belajar apa ustaz? Pada peringkat yang ketiga kita akan jelaskan pada tuan-tuan, min ni kerja dia memberi baris bawah kepada kalimat selepas dia. Itu pelajaran tuan-tuan pada peringkat yang ketiga. Kita balik Jadi kalau ditanya min ini, kenapa? Ini ialah isim biasa tuan-tuan. Itu pelajaran peringkat kedua tau. Kalau isim biasa, dia ialah jenis kalimat isim yang tuan-tuan boleh ubahkan kalimat tu punya baris hujung. Mithli, mithlu, mithla boleh. Dalam ayat yang lain kadang-kadang tuan-tuan jumpa bukan baca mithli tau, tuan-tuan baca mithla. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa mithlu, masjidu, masjidi, masjidah. Betul tak? Allahu, Allahi, Allah. Tuan-tuan boleh baca. Mithlu, mithli, mithla. Tuan-tuan boleh baca gitu. Jadi di sini kenapa dipilih mithli? Kenapa tak baca mithla ataupun mithlu? Okey, jawapannya ialah kerana sebelumnya ada haraf jar, ada haraf baris bawah. Inilah haraf jar ini yang menjadi penyebab kenapa mithli ini dia berbaris bawah. Itu akan dijelaskan dengan terang pada tuan-tuan. Okey. Sekarang ni min ni tuan-tuan dah tahu. Dia haraf dan
gelaran dia ialah haraf jar ataupun haraf baris bawah. Haraf baris bawah kerjanya membari bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Okey, kalau tuan-tuan baca kalimat mithlinya, ni saya jelaskan peringkat yang ketiga. Okey, mithli ni pada peringkat yang kedua kita tanya dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Kita kata, Ustaz, mithli tu isim biasa, Ustaz. Isim biasa. Dia bukan isim ganti nama diri, bukan isim tunjuk, bukan isim ganti nama, bukan isim mausul mewakili. Jadi dia ialah isim biasa. Jadi isim biasa ni kriteria dia, hujung dia boleh kita ubah-ubahkan baris. Sebab tu saya kata tadi boleh baca mithla, mithlu dan mithli. Faham tuan-tuan? Pada peringkat yang ketiga, yang ini kita tidak lagi panggil isim yang ada gelaran dan fungsi, dan ini tidak lagi kita panggil isim biasa. Kita ubah nama dia, tuan-tuan. Ni tuan-tuan tengok pelajaran peringkat ketiga. Ni saya nak jelaskan pada tuan ni. Kalau pada peringkat yang ketiga, semua isim yang ada gelaran dan fungsi kita panggil dia isim mabni. Mabni maknanya kebal. Semua isim yang biasa, isim biasa pada peringkat yang kedua, kita tak panggil isim biasa lagi tau. Pada peringkat ketiga kita panggil dia isim mu'rab. Apa makna mu'rab? Mu'rab ni boleh ubah. Mabni ni kebal, tak boleh ubah. Kalau mu'rab ni boleh ubah. Ya. Okey, sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan. Tadi tuan-tuan baca mithlu ke? Mithlu kat sini marfu'. Mithlu ke, mithla ke ataupun mithli? Kita baca mithli, betul tak? Kita baca di mithli. Jadi kalau kita baca di mithli maknanya pangkat dia dalam ilmu nahwu kita panggil dia sedang berpangkat majrur. Dia sedang berpangkat majrur. Jadi kalau kita kata apa, kenapa awak panggil dia pangkat, kenapa awak bagi dia pangkat majrur? Sebab tanda dia pakai tanda kasrah. Nampak nombor 1 ni, dia pakai tanda kasrah. Kadang-kadang ada kalimat lain yang Allah Ta'ala tak pakai tanda kasrah, Allah pakai tanda ya. Dia pangkat dia majrur tapi pakai tanda ya, bukan tak pakai tanda kasrah lagi. Tapi tadi kita pakai kasrah kan, mithli kan. Okay. Clear nampak kasrah. Okey, sekarang ni kita cerita pasal penyebab. Okey, kenapa pula? Ini tanda majrur kasrah. Okay, apa penyebab pula dia dapat pangkat majrur? Kerana dia selepas haraf jar. Tengok nombor 1 ni. Nampak? Dia ada dua je penyebab, sama ada selepas haraf jar ataupun sebab dia merupakan mudhafun ilaih. Dia dapat pangkat majrur. Itu yang kita maksudkan sebagai pelajaran peringkat yang ketiga, tuan-tuan. Lengkap tuan-tuan pengajian kita. Sangat mudah untuk tuan-tuan faham. Kalau macam dulu sistem lama tu seolah-olah macam tuan-tuan ikut jalan kampung atau jalan hutan, hari ni kita ikut jalan kapal terbang lah ataupun ikut highway tuan-tuan. Laju je tuan-tuan boleh sampai ke Kedah ke Melaka ke Johor ke laju je tuan-tuan boleh sampai. Sebab apa? Sebab kita ikut teknik yang baru. Tu maksudnya. Okey, habis tuan-tuan. Hi ni merupakan ganti nama diri, ya, min mithlihi. Dia ni merujuk kepada wa khalaqna lahum min mithli, yang serupa dengannya, ma yarkabun, apa yang mereka tunggangi. So hi ni merupakan muatan itu ataupun kapal. Dia merupakan kapal muatan yang penuh, seumpama dengannya. Jadi sebab tu saya kata dia ni dari sudut pengangkutan itu, seumpama dengannya maksudnya yang seumpama dengan kapal tersebut dari sudut mengangkut barang, itu maksudnya. So ma ni merupakan kalimat isim, dia ialah isim mausul, isim mewakili. Yarkabuna fi'il mudhari', tu ganti nama diri dekat dalam ni ialah mereka rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy ataupun orang sampai hari inilah, semua orang yang menaiki kenderaan tu. So ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tak ada, tuan-tuan. So fi'il mudhari' merupakan fi'il yang mu'rab. So nanti kita bahaskan ataupun kita jelaskan pada pertemuan kita di lain kali. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Sekali lagi saya nak tanya, tuan-tuan ni dah share ke belum? Tuan-tuan yang nak belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan pergi dekat pergi type saya berminat dan hantar WhatsApp ke 0195119000. Kita akan jelaskan pada tuan-tuan bagaimana bahasa Arab itu berfungsi daripada zero sampai tuan-tuan faham keseluruhan dengan teknik yang paling senang, tuan-tuan, teknik paling mudah dan sangat sistematik. Dia akan sikit-sikit tuan-tuan tak perasan pun tiba-tiba tuan-tuan dah faham. Dan pelajar-pelajar kita yang dah habis belajar selama 10 bulan je, kita hantar video tu 3 kali je seminggu, Isnin, Rabu, Jumaat kan. Bila dah habis tu, saya akan ajar tuan-tuan macam mana, saya akan jelaskan tuan-tuan, bantu tuan-tuan macam ni tuan-tuan nak berbicara guna bahasa Arab. Tapi guna bahasa Al-Quran lah. Tapi yang penting tuan-tuan kena faham dan mahir dulu teknikal nahu dan faham ayat dulu, dan baru kita boleh masuk belajar berbahasa Arab lah, dan bahasa Arab fushah tau. Bukan bahasa Arab conversation yang macam dia orang biasa guna tu. So kita belajar, kita berbicara seperti mana Rasulullah berbicara dengan para sahabat, dan kita berbicara guna bahasa yang Allah Ta'ala gunakan, turunkan kepada kita Al-Quran.
So tuan-tuan, itu dah habislah. Lepas habis belajar 10 bulan tu, dan kita masuk peringkat tu. So terima kasih atas perhatian. Ingat 019-511-9000. Type, saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan untuk bantu tuan-tuan. Jangan lupa share. So insyaAllah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.